Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada minggu lepas kita sudah pun membaca perkataan yang dinukilkan oleh Al-Barbahari rahimahullah taala berkenaan dengan apa? Al-uzr bil jahal, daripada perkataan yang dinukil daripada Umar bin Khattab yang kita kata yang sahihnya daripada Umar bin Abdul Aziz. Jadi hari ini kita nak perincikan, kita nak tafsirkan berkenaan dengan masalah al-uzur bil jahal, dan kita akan baca daripada risalah ini. Ini adalah maqalah ilmiah, jurnal, artikel jurnal akademik yang disediakan oleh Dr. Muhammad ibn Abdullah Mukhtar, Udhu Hay'at Tadris bi Kulliyati Jibrah Al-Ilmiyah. Ini dalam majalah Dirasat Qadiyah. Ini adalah jurnal ilmiah, jurnal akademik dalam jurnal kajian akidah terbitan Jam'iyah Ulum Al-Aqidati wal Adyan, Universiti Islam Madinah, Arab Saudi. Dan kajian kerja ini lebih awal daripada kitab Syekh Sultan Umairi, Iskaliyatul Uzur bil Jahl, Iskaliyatul I'zar bil Jahl. Ya, dan siapa yang nak tawassu', nak meluas dalam masalah ini, kena baca kitab Syekh Sultan Al-Umairi hafizahullah taala. Itu lebih meluaslah dari segi dalil setiap pendapat dan bantahan ke atas pendapat-pendapat, ya. Tapi nak beritahu kata jurnal ilmiah ini lebih awal diterbitkan. Ya, dan ketika itu tidak ada isu daripada kalangan golongan-golongan tahdziriyun, ya, berkenaan dengan isu ini. Tapi bila Syekh Sultan Umairi tulis kitab, tiba-tiba meloncat. Ya, ini adalah satu perangai yang jelek dan buruk, ya. Ada setengah-setengah golongan yang mendakwa mengikut Ahlussunnah wal Jamaah tapi tidak ada akhlak yang sewajarnya. Ya. Baik, jadi kita akan baca, telusuri sehabis mungkin risalah ini, agak beberapa muka surat. Mungkin kita akan habiskan kelas pada pagi ini dengan masalah ini. Muqaddimah, dia kata fi bayani silati hadhihi al-mas'alah bi masail al-aqidah ma'a bayani mata dhahara al-inhiraf fiha wa dhuhur kalam as-salaf fiha. Dia kata nak menjelaskan hubungan masalah al-uzur bil jahl, memberi uzur dalam masalah akidah disebabkan kejahilan. Maka orang itu bila dia jahil satu masalah akidah, kita kata dia ada uzur, tidak dihukum atau tidak dihukum di atas perkara tersebut, atau tidak ada dosa atasnya. Apa hubungan masalah ini dengan isu akidah? Ya, dan sebab isu ini di antara dia panggil ialah mawani' ataupun awarid al-ahliyah. Ini dia panggil al-awarid al-ahliyah. Benda-benda yang merintang kelayakan seorang mukallaf, seorang hamba dalam isu hukum hakam yang biasanya dibincangkan dalam kitab-kitab usulul fiqh. Dan sebab itulah kitab usulul fiqh ini penting, ya, dalam perbincangan ilmu akidah dan ilmu usul fiqh. Orang yang mengaji usul fiqh, kita jangan ingat ilmu usul fiqh itu hanya untuk faham hukum hakam sembahyang, puasa, zakat, haji, jual beli sahaja. Ulama Islam hakikatnya kalau kita melihat kitab-kitab usulul fiqh, mereka menyusun ilmu usulul fiqh ini untuk menjadi epistemologi Islam. Ilmu usulul fiqh sebenarnya dia adalah epistemologi, falsafah ilmu bagi umat Islam. Sebab itu dimasukkan dalam mukaddimat, ya, perbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan teologi, perbahasan tentang akidah, perbahasan tentang ta'rif ilmu, perbezaan di antara ilmu dengan apa yang bukan ilmu, perbezaan ilmu dengan jahil murakkab, jahil basit. Dan ini adalah benda yang besar sebenarnya, ya, bagi orang yang mengkaji philosophy of science. Ya, kita tahu hari ini di antara isu yang terbesar dalam philosophy of science ialah masalah the problem of demarcation. Ya,
bagaimana kita hendak meletakkan satu al-haddul fasil bainal ilmi wal la'il, antara sains dan pseudosains. Ini isu yang tidak selesai. Ya, saintis, sarjan philosopher of science. Ya, jangan tanya saintis tak tahu apa. Kan depa ni buku teks saja, apa yang dah disuat daripada buku teks depa belajar. Lepas tu jadi doktor ke, jadi engineer ke, jadi apa ke, depa buat kerja depa praktikal, ya. Dan mungkin mereka pun tak sedap macam orang mengaji fiqh tapi tak mengaji usul fiqh lah. Kan, kita ada geng-geng ustaz yang masuk pondok, mengaji kitab apa semua, dia boleh bahas masalah dalam kitab, isu dalam kitab. Dia boleh terang maksud kitab. Kan? Tapi dia mungkin tidak nampak gambaran yang the big picture tentang permasalahan ilmu itu, dalilnya, bagaimana istidlalnya, apa pandangan pihak lawan dan bagaimana hendak menjawab. Dia mungkin tidak ada tasawur yang sempurna tentang perkara tersebut. Ya. Jadi ada, bukan semua ustaz-ustaz itu di atas satu. Ini kemampuan manusia berbeza, bukan kita nak kata mereka tu lekeh, tidak. Allah Ta'ala beri setiap orang kemampuan. Ya. Ada orang dipanggil usuli. Usuli ni orang yang sibuk dalam isu usulul fiqh. Ya. Dan belum tentu dia menguasai cabang-cabang ilmu yang lain. Ya. Tapi kita nak kata bahawa isu usulul fiqh itu dia boleh menjadi satu tapak asas kepada perbincangan epistemologi dan juga philosophy of science bagi umat Islam. Ya. Dalam ke arah kita nak menjadikan sains itu sesuai dengan semangat dan ruh Islam. Ya. Melihat dari sudut yang lebih luas, bukan sahaja dari sudut duniawi tapi juga ukhrawi. Ya. Balik pada isu kita ni, jadi dia adalah di antara isu awarid ahliyah. Dan tentu sekali bila kita kata awarid ahliyah itu, hukum yang berkaitan dengan mukallaf bukan saja hukum amaliyah. Ya, dia juga berkaitan dengan hukum ilmiah. Jadi dia kata hadhihi al-mas'alah hiya fil asli min masail al-fiqh kama sayati. ووجه دخولها في مسائل أنها طريق ووسيلة لمعرفة الأسماء والأحكام لأنها تبحث في تحقيق كفر المعين من أجل تطبيق الحكم عليه بالكفر أو عدمه. Syekh kata di sini masalah ini pada asalnya masalah fiqh. Ya, memanglah masalah fiqh, tapi pembahagian fiqh dan akidah ini ialah taksim ta'limi. Pembahagian dalam bentuk pengajaran dan pembelajaran. Bukan bermakna agama itu sendiri memang ada fiqh dan akidah yang berbeza. Maksudnya dia ada cabang yang beza yang kita, saya nak ambil agama Islam ni, saya nak ambil tentang fiqh saja. Atau saya Islam ni, saya Islam akidah. Tak boleh. Kedua-duanya adalah rukun agama. Itu kita faham. Ya? Lepas tu kalau jadi ahli sunnah wal jamaah, mana boleh awak, saya akidah ahli sunnah wal jamaah tapi fiqh saya fiqh syiah, boleh? Tak boleh. Dulu orang duk bincang masalah memberontak kepada pemerintah Muslim. Ya. Dia kata ni masalah fiqh. Memanglah masalah fiqh. Tapi bolehkah hang mengaku akidah salafi, akidah ahli sunnah tapi fiqh ikut fiqh khawarij? Boleh? Atau ikut fiqh mu'tazilah? Boleh? Tak boleh lah. Ahli sunnah wal jamaah tu package. Maksudnya engkau dah jadi ahli sunnah wal jamaah, akidah engkau dan juga fiqh engkau kena melazimi mazhab yang 4, salah satu. Sebab ada engkau Syafi'i kah, Maliki kah, Hanbali kah, Hanafi kah. Kan? Mana boleh? Walaupun saya ni ahli sunnah wal jamaah tapi dalam bab memberontak kepada pemerintah ini saya toleransi lah. Sebab ada pandangan daripada Mu'tazilah atau ada pandangan daripada Khawarij. Mana boleh lagu tu? Kan? Kita ahli sunnah wal jamaah ni dia ada rukun akidahnya dan rukun fiqhnya, dan semua tu mesti diambil. Kan? Lepas tu dia kata di sini, dan hubungan dia dengan akidah adalah dia adalah jalan dan wasilah untuk mengenal masalah al-asma' wal ahkam. Ini adalah
isu akidah yang dibincangkan dalam ilmu akidah, masalah kedudukan seseorang yang melakukan dosa, seorang Muslim ahli qiblah yang mengucap 2 kalimah syahadah kemudian melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan hukum syarak, yang boleh jadi benda itu dihukum sebagai kufur. Jadi adakah orang yang buat itu kufur atau tidak? Maka kita perlukan penjelasan itu daripada permasalahan yang dibincangkan oleh para fuqaha dalam isu al-awarid al-ahliyah. Ya, dari segi ikhtiar dan dibuat dengan pilihannya sendiri, dari segi dia ada ilmu ayakuna mukhtaran, aliman, mukallafan. Syarat-syarat untuk jatuh hukum murtad dibincang dalam kitab fiqh. Ya, disebutkan dalam kitab fiqh itu ada bab, ada kitab haddur riddah, bab berkenaan dengan hukum orang yang meninggalkan Islam, dan dibincangkan syarat-syaratnya ayakuna aqilan balighan. Ya, hendaklah dia seorang yang berakal, bukan gila. Ya, orang yang baligh, bukannya kanak-kanak kecil yang belum baligh. Ya, hendaklah ayakuna mukhtaran, hendaklah dia laku itu dengan pilihannya sendiri, bukan dipaksa. Ya, dan ayakuna aliman, dan hendaklah mesti dalam keadaan dia mengetahui, alim, bahawa benda yang dia buat itu adalah benda yang mencanggahi syarak. Kan? Sebab tu Syekh Nukil di sini, ini kalau tak silap ni perkataan daripada Ibn Taymiyah, أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع. Yani boleh jadi satu isu, perkara, perbuatan, perkataan yang boleh jadi dia adalah disepakati ulama benda ini kufur. Dari segi hukum perbuatan itu sendiri, perkataan itu sendiri, atau i'tiqad itu sendiri. Tetapi adakah pelaku, orang yang buat, orang yang cakap, orang yang beriktikad, individu tertentu, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, yang buat benda tersebut, adakah kena padanya hukum atau tidak kena hukum? Kerana ada penghalang-penghalang yang menghalang kita untuk menjatuhkan hukum kepadanya, sama ada hukum itu kufur atau bid'ah atau fasik. Minum arak adalah fasik, ya, dosa besar minum arak. Tapi kalau satu orang dia ingat ayat teh, dia terminum dan minum, rasa pening-pening, rasa mabuk, rupanya arak. Adakah dia fasik? Perbuatan minum arak adalah haram dan dosa. Kita tak boleh kata dia perbuatan dia tadi minum arak, hukum minum arak tidak berubah. Yang berubah itu ialah adakah hukum itu kena pada pelaku atau tidak. Kan? Bila Tuhan Azza wa Jalla, Allah Ta'ala benarkan orang yang dalam keadaan terdesak makan bangkai dan juga daging khinzir, adakah makna daging khinzir jadi halal atau bangkai jadi halal? Tidak. Ya? فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Yang diangkat ialah dosa, tidak berdosa. Tapi hukum makan bangkai dengan makan babi tetap haram. Cuma orang yang terdesak dan tidak melampaui keperluan yang mendesak itu, dia makan untuk menjaga nyawanya semata-mata, maka fala ithma alaih, tidak ada dosa atasnya. Nabi SAW kata, rufi'al qalamu an majnunin hatta yafiq. Wa 'anil na'im hatta yastayqiz, wa 'anil sabi hatta yahlum. Dia angkat qalam, pena, daripada orang gila sampai dia ada ingatan, daripada orang tidur sampai dia sedar, daripada budak sampai dia baligh. Tapi bukan bermakna benda yang dia buat itu tidak salah, benda salah. Ya. Sebab itu ulama kata kenapa kita disuruh al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kenapa tidak disebut al-amru bit ta'ah wan nahyu 'anil ma'siyah? Kenapa dipilih kalimah ma'ruf dan munkar? Kerana
ma'ruf di sini merangkumi sama ada orang yang buat benda tersebut ialah memang orang yang disuruh atau tidak disuruh. Contoh, anak kecil kita belum balik, kita suruh dia makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, larang dia daripada makan dan minum dengan tangan kiri. Adakah dari segi hukum dia memang terkena dengan benda? Tidak, pasal dia belum balik. Tetapi perbuatan kita adalah menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah mungkar. Benda mungkar lebih luas daripada maksiat. Ya, mungkar lebih luas daripada maksiat. Kita suruh untuk menyuruh anak kita yang umur 7 tahun untuk solat. Itu menyuruh kepada ma'ruf. Mana hakikatnya dia belum mukallaf dengan solat. Ya. Jadi itu. Kita dah kena tahu. Dan disebabkan sini musannif ringkaskan, tidak takut tak sempat belakang kan, dah 8:47. Golongan Khawarij menjadikan isu tidak memberi uzur kepada jahil ini ya sebagai alasan untuk mereka menjatuhkan hukum kufur kepada pelaku dosa. Walaupun ada juga Khawarij yang memberi uzur kepada sesama geng mereka. Ya. Dan kita dapati ulama salaf sudah mula membincangkan isu ini di sini berdasarkan teks yang dibawa oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala, man jahila sifatan min sifatillahi azza wa jalla wa amana bi sa'iri sifatihi wa 'arafaha lam yakun bi jahlihi ba'dhi lam yakun bi jahlihi ba'd sifatillahi kafira. قالوا وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين. Siapa yang jahil satu sifat dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan beriman dengan seluruh sifat yang lain dan mengenali dan mengiktirafnya, tidaklah disebabkan dia jahil sebagai sifat Allah, kafir. Ulama berkata yang kafir itu orang yang menentang kebenaran, bukan yang jahil akannya. Ini adalah pandangan ulama terdahulu daripada ulama, golongan terdahulu, golongan salaf, dan yang mengikuti jalan mereka daripada kalangan mutaakhir. Jadi Ibn Abdul Bar ni teks ni penting. Mana dia kata ulama salaf memberi uzur dengan jahil pada orang yang memang jahil akan kebenaran. Ya. Dan ini juga mungkin muncul setelah munculnya golongan yang mengingkari sebahagian sifat dan mengisbat sebahagian sifat. Dan kita kena faham, golongan yang mengingkari sebahagian dan isbat sebahagian sifat, mereka bukannya mengingkari kebenaran. Mereka adalah orang yang jahil. Jahil di sini adalah jahil murakkab. Ya. Jahil murakkab. Maksudnya mereka menyangka mereka betul. Dan mereka menyangka dalil menyokong mereka. Ya, jadi berlaku syubhah. Ya, jadi ini adalah termasuk jahil. Ya. Termasuk isu jahil. Jahil, ulama usulul fiqh telah membahagikan jahil kepada al-jahlul basit dan al-jahlu al-murakkab. Jahil yang ringkas dan juga jahil yang kompleks. Jadi jahil kompleks ni ialah mereka yang yakin dan i'tiqad kebenaran, yakin bahawa dia adalah orang Islam dan percaya dengan segala asas-asas Islam, tapi dia menyangka ada benda-benda isu-isu tertentu yang dia menyangka benda tu betul tapi dia salah. Okey. Maknanya kita kena lajukan Syekh bincang takrif jahil apa semua ni. Kita dah sebut secara ringkas. Tadi kita dah sebut dah. Ini mungkin penting beberapa benda. Di antara dalil yang penting sekali yang ulama sebut tentang dalil bahawa orang yang jahil ni diberi uzur pada ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah kamu hukum kami wahai Tuhan jikalau kami terlupa atau tersalah. Jadi jahil termasuk dalam makna terlupa dan tersalah. Ya. Kerana nisyan bukan sahaja nisyan di sini ialah memang terlupa, tak sedar, tak perasan. Dan semalam pun kita dah belajar di antara doa yang Nabi ajak bagi orang yang apa nama Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Nampak? Jadi syirik yang kita tak perasan, kita boleh minta ampun, minta istighfar. Ya? Jadi maknanya ada benda yang tidak disedari, tidak diperasankan. Allah Ta'ala yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih telah melepaskan dan memaafkan hamba-hambanya atas perkara-perkara yang perkara-perkara yang orang kata apa hambanya tidak mampu nak capai, ya. Demikian juga di antaranya hadis Nabi SAW. Nabi kata idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, falahu ajran wa in akhta'a falahu ajr. Seorang hakim yang mujtahid kalau dia betul dapat 2 pahala, tersilap 1 pahala. Menunjukkan bahawa tersilap dimaafkan. Cuma ulama membezakan jahil di sini ada 2 keadaan orang yang jahil. Keadaan yang jahil itu yang pertama ialah orang yang tidak mampu. Tidak mampu untuk mencari kebenaran. Tidak mampu untuk mencari kebenaran sama ada kerana keadaannya, kondisinya seperti dia baru masuk Islam atau dia tinggal jauh daripada ulama atau dia orang yang terkandas di negeri kafir harbi yang syiar Islam tidak sampai tapi dia masuk Islam. Masalahnya ada pendakwah masuk dalam satu hutan kampung, pendakwah ni berjaya Islamkan penduduk kampung, tapi dia tak sempat ajak semua perkara. Dia sempat ajak mereka benda-benda tertentu, hukum hakam tertentu, ya? Solat pun tak sempat ajak. Tiba-tiba pendakwah ni meninggal, mati, contoh kita kata, kan? Ataupun dia keluar daripada hutan, dia tak boleh nak masuk balik, dan dia dalam hutan ni pun tak ada akses ke tempat luar. Jadi mereka pun mengamalkan Islam sekadar hak mereka tahu. Ya? Sekadar hak mereka tahu. Ya? Mereka tak tahu kata solat 5 waktu tu wajib, tak tahu puasa Ramadan. Ya? Ulama bersepakat kata mereka ini diberi uzur, tidak berdosa. Ya? Kerana mereka tidak mampu untuk mencari kebenaran. Sebab itu dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, Nabi SAW kata, Islam itu akan yadrusu al-Islam kama yadrusu washu thawb. Islam itu akan pudar ajarannya seperti pudarnya corak di kain. Ya. Warna baju kita ni. Okay. Sehingga akan ada golongan yang tidak tahu apa itu salat, puasa. Mereka hanya tahu la ilaha illallah. Ya, sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang manfaat untuk mereka la ilaha illallah kalau mereka tak tahu solat, tak tahu puasa, tak tahu haji, tak tahu zakat? Nabi kata, menghalang mereka daripada neraka, daripada diazab oleh Allah Ta'ala. Jadi mereka tidak ada kemampuan. Kan, mereka macam orang yang dulu duduk dalam kerajaan Soviet Union. Kan, tidak kenal, melainkan ada Quran nak baca pun tak erti. Cuma dia tahu ni kitab Quran. Kan? Solat pun lama-lama dia tak boleh solat, lupa dah. Puasa pun tak tahu dah. Tapi dia tahu kata nenek moyang kami orang Islam, dia Quran kitab kami la ilaha illallah. Itu je. Kan?
Jadi orang yang tidak mampu, atau tidak mampu itu disebabkan ulama su' ataupun ulama yang ada di zaman itu tersebarnya satu ajaran, ya, di tempat dia, dan dia katakan inilah Islam, dan dia memang nak Islam, dan dia ingat inilah ajaran Islam, dia tak tahu, dia ingat inilah ajaran Islam. Dia pergi belajar dengan ulama pun, ulama-ulama tempat dia ajak yang inilah Islam. Yang kita nak kata dia tak Islam, dia tak mampu, itu dekat itu saja. Kalau dia nak buat lebih-lebih, dia nak pergi belajar, kalau Ahli Sunnah wal Jamaah mai bagi dakwah, Ahli Sunnah itu akan dikata Wahabi, sesat. Dan sebagai orang awam, macam kata Syekh Mu'allimi, betul lah orang awam, memang tugas mereka bertaklid kepada pihak yang berautoriti. Ya, orang awam bila mufti bagi fatwa, orang ni mufti, dia kena percaya mufti. Tak bolehlah kita kata ke orang awam jangan percaya mufti. Kalau kita kata ke orang awam jangan percaya mufti, macam mana? Habis rosaklah agama. Kan? Rosaklah agama. Tapi mufti bagi fatwa mengikut ajaran yang agak menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Bila ustaz Ahlussunnah wal Jamaah tegak, dia kata ni ustaz biasa ni mufti. Kan? Lepas tu mufti pula kata ustaz ni sesat, ustaz ni. Dia kena terima lah. Nasihat ni mufti. Kan? Jadi dalam macam mana, itu sahaja kemampuan dia untuk mencari kebenaran, dia dah berusaha. Kan? Dia kata yang ni lah. Itu juga di antara orang kata ketidakmampuan. Kan, nak buat macam mana? Kadang-kadang ustaz Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tak apa nak further study daripada. Jadi ustaz dah ada sekolah sendiri, ada madrasah, ada apa, okey, selesai. Kan? Yang orang yang bukan ustaz pulun ngaji dapat sampai PhD apa semua, orang lebih percaya mereka. Mereka lah yang masuk TV, mereka lah di pensyarah universiti, mereka lah apa. Itu kekurangan daripada Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Kadang-kadang Ustaz Ahlussunnah wal Jamaah dia syak fatwa. Kan? Macam itu yang dulu Tok Guru kami Syekh Ibrahim Rohaidi tegur tu kan. Dia kata orang Ahlussunnah wal Jamaah ni kadang-kadang suka taqammus syakhsiyatil imam. Suka pakai baju macam dia tu imam besar. Bentang-bentang dia Ustaz Ahlussunnah wal Jamaah, dia rasa dia setara macam Imam Ahmad bin Hanbal. Bila dia habaq satu benda, orang semua kena ikut. Orang akan buat perbandingan lah. Ustaz ni ada BA je, ada apa je. Kan? Jadi, yang ustaz yang bercakap pasal itu, ada PhD, ada apa, ada ni. Kan? Banyak terbitkan jurnal-jurnal ilmiah. Kan? Jadi, itu adalah taksir, kekurangan dari segi pihak pendakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu menjadikan zaman itu zaman jahil. Ghalabatul jahal, satu kawasan. Tak boleh nak hukum orang yang terjebak dalam kekufuran selama mana dia adalah ahli qiblah sebagai terkeluar daripada Islam. Dan di sini Musannif kata ketidakpenguasaan, tidak faham betul-betul masalah uzur bil jahal ini membawa kepada beberapa kelaziman yang bahaya. Ya, di antaranya adalah menyelisihi manhaj salaf dalam mengkafirkan individu dengan terkesan dengan mazhab Khawarij sebagai misal. Ini banyak berlaku, na'udzubillah min zalik. Atau boleh jadi seseorang itu tanpa dia sedar, walaupun dia Ahlussunnah wal Jamaah, dia menyerupai pendekatan atau pahaman Khawarij dalam mazhab mereka. Ya. Dalam mewajibkan untuk orang itu bertobat dalam perkara-perkara yang menyelisih pandangannya. Ya. Sebab dia tidak bezakan di antara takfir mutlak dengan takfir muayyan.
Atau berpandangan bahawa hujah itu boleh tegak tanpa diutuskan Rasul. Bagi misal, seolah-olah macam qaul Mu'tazilah. Ada yang kata fitrah sudah cukup sebagai hujah. Mana boleh? Ada golongan yang tidak bagi uzur bil jahal, dia kata fitrah cukup. Ada yang kata akal. Disebabkan Ahlussunnah wal Jamaah bersetuju bahawa akal boleh kenal baik dan buruk, maka dia pun kata tauhid dan syirik tidak berhajat lagi kepada diutuskan Rasul, sebab akal boleh bezakan. Ini salah, ni salah, tak betul. Tak betul. Ya. Masalah hukum cerita lain. Ya. Jadi itu dan mungkin akan menyerupai mazhab ahli kalam yang mengatakan Allah mewajibkan perkara yang tidak mampu dilakukan oleh hamba dan seumpamanya. Menafikan adanya uzur. Maksudnya tidak ada uzur. Soalan macam kalau kita perhati perkataan yang dibawa oleh Al-Barbahari itu, dia bukan macam itu. Itu setelah mana dikaitkan perkataan Umar bin Abdul Aziz itu ialah setelah mana tersebarnya ilmu. Kita sebut tadi, dia ada orang jahil yang dia memang tak mampu. Tapi kalau orang yang jahil, tapi dia mampu menuntut ilmu, jahil itu berlaku kerana kecuaiannya untuk mencari ilmu. Ini tidak ada uzur. Tidak ada uzur. Masalahnya kalau kita belajar dalam kitab fiqh bab puasa misalnya, ulama sebut tentang membatalkan puasa. Ada perkara-perkara dalam kata kalau dia jahil tidak batal puasa. Tapi kalau dia orang yang jahil dan tidak ada uzur, maksudnya apa? Orang yang boleh belajar tapi dia tak belajar. Dia yang cuai dan lalai dan leka, sedangkan itu adalah hukum yang asas. Satu orang tidak tahu bahawa muntah dengan sengaja membatalkan puasa di Malaysia. Tak masuk akal. Daripada darjah 1, darjah 2, darjah 3 belajar perkara membatalkan puasa, 10 perkara. Kan? Bulan puasa, radio mana yang tak ada ceramah pasal puasa? Abang mai. Radio mana, TV mana yang tak ajak pasal puasa? Masjid mana yang tak ceramah pasal puasa? Di Malaysia ni, hukum hakam puasa. Kan? Duduk di negara Islam, orang semayang 5 waktu apa semua, dia tak tahu kata semayang subuh fardu. Tak boleh lah. Itu tidak ada uzur. Ya? Itu dia berdosa. Ya? Al-lawazim allati qad talzam man yara al-uzra bil jahalah. Demikian juga ada orang yang terlalu luas memberi uzur. Ada juga orang yang terlalu berlebih-lebihan memberi uzur sampai tak meraihkan yang kita sebut tadi. Tak melihat kepada kondisi. Asal jahilnya uzur, asal jahilnya uzur. Boleh bawa kepada kelaziman-kelaziman yang batil seperti tidak mengkafirkan secara muayyan terus. Dan ini yang berlaku pada penentang dakwah Syekh Ahmad Abdul Wahab. Bagi mereka tidak ada takfir muayyan langsung bagi orang yang mengucap dua kalimah syahadah yang salat 5 waktu. Lepas tu kalau mereka buat apa benda syirik pun, semua syirik itu menjadi syirik asghar. Dia pun tak boleh beza di antara orang yang menyembah selain Allah Ta'ala dengan orang yang pakai tangkai kerana sebab. Bagi dia pun sama saja. As long as bergantung kepada Allah Ta'ala, maka itu adalah syirik asghar. Itu bahaya. Jadi mazhab irja', mazhab murji'ah, ya? Mungkin hanya melihat kufur itu pada ingkar atau mendustakan semata-mata. Tapi murji'ah, mereka ni takfiriyun, murji'ah. Lebih dahsyat lagi, orang murji'ah, mereka kata kufur itu ialah takdzib, mendustakan Allah dan Rasul. Jadi bagi mereka, siapa saja yang buat dosa yang membentuk kekufuran, maka dia telah mendustakan Allah dan Rasul. Padahal kawan tu percaya Allah dan Rasul. Cuma dia buat dosa itu kerana mungkin dia tidak ada ta'zim, tidak ada hormat kepada Allah dan Rasul. Ahlussunnah wal Jamaah mengambil kira itu.
amal qulub, raja, khauf, mahabbah. Jadi kita tak boleh kata dia tak percaya. Mungkin dia percaya tapi dia tidak ada mahabbah kepada Allah. Maka dia mencaci Allah Ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Tidak ada mahabbah kepada Rasul. Bukan dia tak percaya Rasul. Bukan dia tak tahu Muhammad tu Rasulullah. Tapi dia hina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dia tidak ada lagi respect, dia ada hormat, dia ada ta'zim, dia ada tauqir. Itu juga menjatuhkan, menghilangkan rukun usul iman. Ya. Dan ada juga yang memberi uzur secara mutlak. Ya. Sampai semua benda uzur. Tak boleh juga. Okey. Tetapi kok mana pun kita kena akui bahawa memang dalam isu al-uzru bil jahl ni ada isu yang ulama bersepakat. Ada isu yang ulama ada khilaf pada perincian tertentu. Kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ini sampai bila Syekh Sultan Umari tulis kitab Iskaliyatul I'dzar bil Jahli. Tuduh Syekh Sultan ni murji'ah dan sebagainya. Sampai pergi report kitab tu dekat Lajnah Daimah. Padahal yang kita duk baca ni lebih awal. Tak ada siapa report pun, tak ada siapa ambil kisah pun. Buat-buat ni dia pun tak baca artikel ilmiah. Perbincangan ilmiah dia pun tak boleh, dia pun tak kerti. Minda mereka tu terlalu sempit. Itu dia kata di sini, wa amma tadkhim hadhihi al-qadiyah wa tadlil al-mukhalif wa ilzam al-qa'il bilawazim lam yaqul biha. Membesar-besarkan isu ini, menyesatkan orang yang ada pandangan yang berbeza dalam isu yang memang berlaku khilaf padanya. Dalam isu ni. Dan melazimkan orang yang berpendapat dengan pandangan sebaliknya dengan kelaziman-kelaziman yang dia tak kata. Fahuwa khalalun wa inhirafun wa ittihamun lil muslim bima laysa fihi. Maka ini adalah satu kecacatan, penyimpangan dan menuduh orang Islam dengan apa yang tidak ada padanya. Wa kafa bidzalika isma. Dan cukuplah demikian itu sebagai satu dosa. Tetapi kalau memang dia beriltizam dengan kelaziman-kelaziman batil yang kita sebutkan tadi, tak apalah, nisbahlah dia kepada mazhab yang sesat. Tapi selama mana dia mengambil pandangan yang berbeza yang memang ulama berbeza pandangan padanya, kita tidak sepatutnya kena berlapang dada lah. Kena berlapang dada. Di sini yang kelima, tahdidul jahl bil mu'taqad alladhi yu'dhar bih wal jahl alladhi la yu'dhar bihi minhu. Ini yang penting sekali. Apakah jenis jahil yang diberi uzur dan jenis jahil yang tidak diberi uzur? Dia kata, al-jahlu bit tauhid wa umur al-aqidah yatafawatu laysa martabatan wahidah. ولهذا فهو منقسم إلى جهل يعذر به إجماعا وإلى جهل لا يعذر به إجماعا وإلى جهل مختلف في الإعذار به. So ada 3 kategori. Yang pertama, jahil dengan tauhid ini dia kata bukannya satu arah, satu aras, bukannya satu darjat. Dia ada banyak tingkatan. Oleh sebab itu dia kata kita boleh bahagikan isu uzur bil jahil ini kepada jahil yang disepakati ulama ijma' kata ianya diberi uzur dalam isu akidah, dan jahil yang ijma' tidak diberi uzur, dan jahil yang ada khilaf padanya. Dia kata amal jahlul ladzi la yu'dharu bihi ijma'an, jahil yang tidak diberi uzur sama sekali dengan ijma', dengan sepakat ulama, fahuwa al-jahlul ladzi marji'u ila 'adamil ma'rifah bil 'ilmi al-ijmali bi ma'na syahadati tauhid. Iaitulah kejahilan yang kembali kepada jahil dan tidak kenal langsung dengan makna la ilaha illallah. Ini tidak ada uzur. لأن هذا العلم هو المشترط لصحة الشهادة.
Sebab ilmu ijmali secara mujmal mengenali makna la ilaha illallah ini adalah syarat. Ya. Yang ni dia sebut contohlah, ada kisah dikisahkan satu orang kafir Yahudi. Dia dengar orang azan, asyhadu an la ilaha illallah. Dia dengar azan sedap. Muazzin tu azan sedap. Dia pun ikut. Ikut. Tapi dia tak faham sepatah habuk pun. Dia kata, orang tu buat apa? Azan. Sedap. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan dulu kita ada lagu Raihan kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda ingat ni masa sekolah rendah tu ada kawan kami India, budak India. Kami dulu tak banyak sekolah rendah tu tak banyak orang bukan Melayu, 99.9% Melayu. Ada seorang. Dia nasyid tu satu kan tengah popular. Dia nyanyi. Dia tak faham apa, dia tak faham makna la ilaha illallah tu. Padahal kita nak kata dia Muslim. Tak Tapi dia jahil kan? Jahil tapi jahil tak jadi. Dia mestilah orang yang syahadah yang sah itu ialah dia mengucap dalam keadaan memang dia mengucap itu mengucap sebagai mengaku iqrar bahawa dengan dia mengucap itu dia masuk ke dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbeza dengan agama dia. Kan? Ataupun dia follow orang, dia tengok orang sembahyang dia sembahyang, kan? Tengok orang puasa dia puasa. Dia tak tahu apa. Kan? Dia kata ada beberapa bentuk jahil ini. Contoh dia kata yang pertama, al-jahlu bihaqiqati da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu langsung hakikat dakwah Nabi Muhammad. Dia pun tahu Nabi Muhammad. Oh, agama Muhammad okey, saya nak follow agama ni. Lepas orang tanya dia, agama Muhammad tu apa dia? Tak tahu. Tak tahu apa dia. Tak tahu, macam Kristian kot, macam Yahudi kot dia kata. Itu tak jadilah. Dia kena fahamlah agama Muhammad itu bukan Yahudi, bukan Kristian, bukan Majusi. Berbeza. Agama dia sembah satu Tuhan saja, tak lebih-lebih. Itu hakikat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia kata saya ikut agama Muhammad, tapi agama Muhammad sama je, boleh je sembah berhala, sembah apa, tak mesti sembah satu Tuhan. Itu tak betul ya? Tidak ada uzur. Yang kedua, adamu tafriq bain Allah wa rasulih wa i'tiqad annahuma syai' wahid lil qarni bain Allah wa rasulih. Tak kenal Allah dan Rasul. Orang tanya, Allah siapa? Allah tu Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad tu Allah. Dua benda sama. Tak kenal. Kan? Dia kata dia orang Islam. Orang Islam tu apa? Orang Islam tu dia persembah Muhammad. Muhammad tu Tuhan, macam orang Kristian sembah Jesus. Kalau dia kata lagu tu, dia tak salah syahadah dia. Dia tak faham apa. Tak faham kepala ekor. Ni jahlul basit. Jahlul basit. Dia tak ada tasawur langsung. Ada banyak fatwa ulama tapi tak ada nak baca, tak apa. Fatwa-fatwanya bagus, tak baca. As-suratu thalithah, al-jahlu billahi azza wa jal wa tamayyuzu dhatihi subhanahu an dhawati makhluqati. Tak kenal langsung Allah Ta'ala. Allah tu siapa? Tak tahu lah Allah tu siapa. Tak tahu siapa Allah. Kan? Tak tahu Allah tu wujud ke tak. Ini jahil yang macam ini tidak ada uzur. Seperti dia ingat Allah tu makhluk. Allah tu Muhammad ada kata. Itu jahil yang tidak diberi uzur. Islam tidak sah. Dan Syekh sebut di sini, dia kata seperti kufur orang hululiyah dan ittihad. Orang yang menganggap Tuhan menyerap masuk dalam makhluk. Cuma dia ada. Masalah hulul ittihad ni ada dua jenis. Hulul ittihad orang awam. Orang awam
Dia faham kalau orang kata hulul ittihad tu Tuhan tu ya manusia, Tuhan masuk dalam badan tok guru dia, tok syekh dia, Tuhan menjelma. Dan ada juga hulul ittihad yang philosophical, yang ada isu hulul ittihad ni perlukan kepada penegakan hujah. Dia tak faham. Dia ingat wahdatul wujud tu adalah makna tauhid, itulah yang wujud, yang betul-betul wujud itu adalah Allah. Dan kita ni wujud kita wujud majazi. Apa dia tak faham. Dia ikut cakap tok guru dia. Tapi dia ada kelaziman yang sangat bahaya. Yang macam ini kita tak kata dia terus jadi kufur. Tapi dia perlukan penegakan hujah dan menghilangkan syubhah. Ya? Wa amal jahlul muttafaq ala annahu uzrun bi ijma' al-ilm wal usul. Ada pula uzur yang menjadi ijma'. Jahil yang menjadi uzur dengan ijma'. Yang sepakat apa dia? Al-jahlu bi masail at-tauhid al-khafiyah. Jahil tentang isu-isu tauhid yang tersembunyi, yang memerlukan kefahaman yang lebih mendalam dalam hukum Quran dan Sunnah, yang tidak cukup sekadar mengaji biasa-biasa. Ini seperti i'tiqad firqah-firqah. Khawarij, Mu'tazilah, ya, Murji'ah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, Sufiyah. Yang mana mereka ni zahirnya Islam. Ya. Dan mungkin pandangan yang diutarakan oleh mereka itu diperkukuhkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan tafsiran yang berbeza. Khilaf fi ta'wil, la fi tanzil. Khilaf pada pemahaman, bukan pada nas. Ya. Ini tidak boleh kita hukum mereka sebagai kafir. Mereka adalah kaum muslimun, mukminun. Bahkan mereka tidak kekal dalam neraka kalau mereka orang yang betul-betul Islam. Ya. Walaupun makalah itu boleh jadi kufur. Ulama salah kata siapa tak percaya Allah di langit, Allah di atas arasy, kufur. Betul. Tapi adakah orang yang beriktikad dengan akidah Mu'tazilah, Asy'ariyah? Ada. Pada asalnya Asy'ariyah, Mu'tazilah setuju Allah di langit. Tapi makna tafsirannya yang mereka berbeza. Allah ada tangan, ya, setuju. Tapi makna tafsirannya yang jadi perbezaan bukan pada tanzil, pada ta'wil. Jadi mereka tidak dikufurkan, tidak dihukum kufur. Maka mereka muslimuna, mu'minuna, ahlul qiblah. Wa insyaAllah yadkhuluna al-jannah. Mereka masuk syurga. Boleh jadi mereka masuk syurga. Ada orang salafi yang akan diazab dulu dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ada orang ahli Asy'ariyah yang masuk syurga bila hisabin wala azab. Boleh jadi dengan amal-amal soleh dia. Jangan buat main. Ya. Jadi kita kena faham betul-betul isu ni. Okay. Yang kedua, man kana hadithu ahdin bi Islam. Man kana hadithu ahdin bi Islam. Orang yang baru masuk Islam dan dia tidak tahu sebahagian hukum hakam yang terperinci. Baru nak belajar. Macam kita kata tadi, dia tak apa lagi hukum hakam. Dia tak tahu kata tutup aurat tu wajib. Dia tak tahu kata ada malaikat nama Jibril, ada nama Mikail. Ya. Dia tahu ada malaikat. Malaikat tu apa tak tahu. Nama-nama dia, pekerjaan dia belum tahu. Ini kita tak boleh kata dia. Tapi dia masuk Islam dalam keadaan dia faham Islam. Ya. Tengok hadis. Sahabat lalu satu pokok. Orang musyrikin duk tabarruk. Dia meminta dekat Nabi SAW. Kerana mereka menyangka kata benda tu tidak syirik. Sebab tu dia meminta dekat Nabi. Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Sedangkan Nabi balas kepada mereka dengan jelas. Nabi kata, qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Nabi samakan permintaan mereka untuk buat dhatu anwat dengan permintaan Bani Israel untuk buat berhala. Maknanya permintaan itu adalah kufrun akbar. Tapi disebabkan mereka jahil. Dan kejahilan itu bukan pada asal.
bahawa tidak boleh disembah melainkan Allah. Mereka tahu benda tu tapi mereka tak tahu kata benda ini termasuk dalam perkara yang bermaksud menjadikan selain Allah sebagai sembahan. Jadi ada uzur. Orang yang masuk Islam duduk negeri kafir harbi dan dia tidak tahu sebahagian hukum hakam. Dan dia tahu mengucap 2 kalimah syahadah macam orang yang Soviet tadi, solat tak tahu, puasa tak tahu pasal dia bukan disekat. Orang yang duduk jauh daripada tempat dari ulama yang kita sebut tadi. Adapun jahil yang berlaku padanya khilaf. Adakah ia jahil yang diberi uzur ataupun tidak? Ialah fahuwa al-jahlu min ba'd tafasil ma'na syahadat an la ilaha illallah ma'a i'tiqadihi aslu ma'naha wa huwa wujubu ifradillah bil ibadah. Inilah yang jadi khilaf di kalangan ulama. Jahil tentang sebahagian ataupun perincian masalah-masalah tauhid uluhiyah. Ya. Orang Islam baik sufi ke, baik apakah yang muslim, semua mengaku la ilaha illallah. Macam mana kata Syekh Muallim. Bila aku tengok orang Islam hari ni buat benda-benda yang syirik, aku kaji. Dia kata aku kaji. Pasal apa? Ya? Bila tengok semua mengaku kata tidak boleh disembah kecuali Allah. Ini tidak ada khilaf. Ahlussunnah wal Jamaah ke, Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, Naqsyabandiyah ke, Syadziliyah ke, tak kira lah. Semua mengaku bahawa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Semua mengaku makna syahadah la ilaha illallah la ma'budu haqqan illallah. Sama ada bagi mereka itu adalah maknanya secara asli atau maknanya secara lazim. Secara lazim ataupun secara tadammun. Ya. Tidak ada khilaf. Semua orang Islam setuju. Ada Syekh kata aku perhati lagi. Kalau dah macam itu, pasal apa berjadi macam tu? Pasal apa lagi ada orang yang mengaku Islam tapi benarkan buat amalan-amalan yang syirik? Perhati-perhati rupanya masalah dia ialah pada makna ilah. Apa dia makna ilah? Bila tengok makna ilah, mula-mula la ilaha illallah. Okey, setuju makna. Lepas tu makna ilah. Rupanya ilah pun dia berkata ya ilah ialah makhluk, ialah ma'bud. Tak ada khilaf. Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, Mu'tazilah ke, Khawarij ke, semua kata macam tu. Sama ada bagi mereka ilah itu adalah satu-satunya makna dia adalah ma'bud ataupun secara kelaziman. Tapi mereka setuju di antara makna ilah ialah al-ma'budu bihaqqi. Baik. Itu Syekh kata aku tengok-tengok rupanya dia paling isu besar ni ialah makna ibadah. Ibadah tu apa? Itulah khilaf itu di situ. Jadi pengarang kita sini bagi contoh. Dia kata kama yajhal anna al-istighatsata bighairillah ibadah li ghairillah. Seperti orang yang jahil bahawa beristighatsah dengan selain Allah itu ibadah. Dia berkata istighatsah bukan ibadah. Pasal kita boleh minta tolong dekat orang hidup. As long as kita boleh minta tolong dekat orang hidup, maka istighatsah bukan ibadah. Dia berkata kalau ibadah orang hidup pun tak boleh, orang mati pun tak boleh ibadah. Maksud dia berkata contoh solat. Boleh kita solat kerana orang hidup? Tak boleh. Boleh kita solat kerana orang mati? Tak boleh. Bagi mereka ada masalah pada definisi ibadah. Okay. So dia berkata kalau istighatsahnya ibadah, mestilah istighatsah dengan orang hidup pun tak boleh. Kita bukan boleh puasa untuk orang hidup, puasa demi orang hidup boleh? Tak boleh.
Kan? Pasal puasa ibadah. Jadi ada syubhah di situ. Di sisi mereka lah. Kita faham. Istighasah dengan Allah tak sama dengan istighasah dengan orang hidup. Kan? Pasal istighasah dengan Allah Ta'ala, dengan orang mati, ini istighasah dengan ghaib. Istighasah dengan orang hidup, ini istighasah dengan zahir fizikal, dengan sebab yang Tuhan jadikan. Jadi ada perbezaan yang jelas, tapi mereka tak jelas. Kita jelas, mereka tak jelas. Ataupun nazar untuk selain Allah itu ibadah. Atau doa demikian juga. Maka ulama berbeza pandangan. Orang yang buat syirik dalam perkara-perkara ini dalam keadaan dia mengaku dia Muslim dan dia mengaku bahawa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala sahaja, Muhammad Rasulullah. Ya. Cuma dalam kita nak faham khilaf ini, ada beberapa perkara yang kita kena faham dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Apa dia? Di sini tengok dia kata, yang pertama, jahil itu adalah uzur syar'i, betul? Kedua-dua pihak bersetuju bahawa jahil adalah uzur syar'i. Maksudnya di antara keuzuran syar'i ialah jahil. Dengan syarat-syaratnya dan dawabitnya. Itu satu. Yang kedua, bahawa orang yang jahil, yang kejahilannya itu berpunca daripada kecuaiannya, ini tidak dapat tidak berdosa. Ya. Dan tidak diberi uzur akan kejahilannya. Yang ketiga, jahil jikalau dia menuntut ilmu. Dia berusaha menuntut ilmu, tapi ilmu yang dia dapat itulah dia. Maka juga dia diberi uzur. Lepas tu Syekh Ahmad Duhad kata, ana la ukaffir man ya'budu al-qubbata ala Abdul Qadir al-Jilani wal qubbata ala al-Kuwaz li jahlihim wa adami man yunabbihuhum. Aku tidak mengkafirkan orang yang menyembah kubah di atas kubah Abdul Qadir Jilani atau kubah Kuwaz, kerana mereka ni orang jahil dan tak ada siapa nak tegur mereka. Ya, tak ada siapa tegur mereka. Kerana itulah tempat dia pun macam itu suasananya. Macam mana? Ya? Itu tidak dihukum. Syekh Ahmad Duhad hanya menghukum kufur itu setelah dakwah yang tersebar. Dan yang tinggal orang yang jahil itu bukan jahil kerana dia tak mampu. Jahil sama ada kerana dia berpaling, dia yang tak ambil peduli. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Atau jahil itu kerana berpunca daripada dia memang telah menutup, memekakkan telinganya, membutakan mata hatinya. Kalau itu puncanya, itu memang tidak diberi uzur. Bahawa kadar minimum yang menjadikan seseorang itu Islam, kalau dia jahil, maka itu tidak syak lagi bahawa kejahilan itu tidak diambil kira. Seperti tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul langsung, tidak tahu apa dia makna la ilaha illallah langsung, hanya sebut di mulut macam kakak tua. Yang itu yang macam kita dah bagi contoh tadi, ini tidak ada khilaf. Ya? Tidak tahu kata Allah terwujud, na'udzubillah min zalik, atau menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terang-terang menghina Nabi Muhammad, terang-terang menghina agama, terang-terang mengutuk kata agama Islam tak betul. Yang itu jelas tidak ada uzur bagi jahil. Itu bukan jahil, itu memang adalah yang menentang. Orang yang hidup dalam suasana Islam tersebar. Ini yang kataan Umar bin Abdul Aziz tu. Ya, dalam keadaan Islam tersebar, tauhid tersebar, ajaran Islam yang betul tersebar di tempat dia, tapi dia pergi ikut ajaran yang sesat. Ya, sedangkan di tempat dia telah diberikan pengajaran Islam yang sahih, seperti orang yang hidup di zaman salaf, di zaman sahabat. Contoh ulama salaf mengkafirkan Jahmiyah. Karena zaman salaf, orang yang ingkar Allah Ta'ala di atas arash tidak ada beza dengan orang yang ingkar kewujudan Tuhan.
Masa itu Islam yang sahih itu tersebar luas. Tapi berbeza selepas itu. Apabila ajaran Jahmiyah pula yang tersebar dan ajaran Salaf itu pula yang terpencil, maka isunya berbeza. Jahil dengan sebahagian perincian yang menyanggahi tauhid ibadah, bukannya makna yang umum, ya. Bukan makna yang asas, ya. Maka sah Islam orang itu. Dan kejahilannya tentang masalah itu tidak membatalkan keislamannya. Ini juga tidak ada pertikaian. Hakikatnya kedua-dua pihak bersepakat di atas satu masalah, ya, bertemu atas titik. Cuma yang menjadi isunya, siapa jadi khilaf, ialah pada tatbiq, pada praktik, ya. Pada tatbiq, pada praktik, yakni adakah orang yang pergi istighasah dengan orang mati, dia telah melanggar perkara asas makna la ilaha illallah, atau dia melanggar juz'iyat, perincian makna la ilaha illallah. Inilah isunya, ya. Inilah isunya. Jadi kita kata, kita tengok kalau dia pergi istighasah dengan selain Allah Ta'ala kerana dia beranggapan memang boleh sahaja menyembah siapa pun macam orang musyrikin, bagi dia Tuhan memang tidak boleh disembah direct, memang kena ada wasitah, perantara. Kalau dia memang i'tiqad macam itu, kalau dia tak sembah pun, dia memang sudah terkeluar daripada Islam. Tapi kalau orang yang pergi istighasah ni, dia istighasah dengan mungkin Tok Wali atau Nabi. Tapi kalau kita suruh dia pergi istighasah dengan Buddha, pergi sujud dekat patung berhala, dia tak mau. Dia kata itu syirik. Betul tak? Dia kata itu syirik. Mana boleh sembah selain Allah Ta'ala, dia kata. Pasal apa? Pasal dia kata, ni yang saya buat ni tawassul. Saya main minta dekat Abdul Qadir Jalani, saya minta dekat Nabi Madad apa semua ni, saya tawassul. Saya bukan minta dekat dia, tapi saya sebut saja, ya Rasulullah. Tapi yang saya maksudkan ialah, ya Rasulullah, dengan maksud saya minta hujan dekat Nabi itu ialah minta Nabi minta dekat Allah, dia kata. Dia tak faham. Dia jahil kat situ. So dia jahil pada juz'iyat, pada tafsil, perincian. Dia jahil pada perincian makna la ilaha illallah, bukan jahil pada asas makna la ilaha illallah. Jadi sebab itulah ulama berbeza pandangan. Nak masukkan dia dalam kategori orang yang jahil pada asas makna la ilaha illallah kah, atau jahil pada perincian la ilaha illallah. Itu yang disebut dalam buku ini. Dan tentulah pengarang hafizahullah mentarjihkan pandangan yang mengatakan ianya tidak tidak jatuh dalam kufur. Wa qismun yara annahu qad yu'dzar. Golongan ulama yang mengatakan ianya diberi uzur banyaklah. Di antaranya Ibn Arabi Al-Maliki, di antaranya Ibn Taymiyah rahimahullah, antaranya Syekh Muhammad Wahab rahimahullah ta'ala sendiri, As-San'ani, Syukani, Muhammad Bashir Sahsawani, antaranya Al-Muallimi, Syekh Albani rahimahullah, ya, Ibn Uthaymin, ya, Abdul Razak Afifi, dan di antara mutaqaddimi Ibn Hazmin Al-Zahiri. Pada kata Syekh Ahmad Khalil Harras, fahum qaumun ajizu 'anil wusul' ila haqq. Mereka tak mampu nak mencapai kebenaran. Ma husni qasdihim, dalam keadaan mereka niat mereka elok, wa salahi niyatihim wa ma'a imanihim billah rasulih. Mereka beriman dengan Allah dan Rasul. Wa raja'an liqa'ih, dan mereka percaya hari akhirat. Dan mereka ni ada golongan dua jenis. Ada yang diberikan kepercayaan, mereka percaya tok guru mereka, ulama mereka. Dan mereka tidak jumpa orang lain. Dan mereka sangka tok guru mereka itu berada di atas kebenaran. Dan tok guru mereka ajak, kalau ada hajat apa, minta dekat Nabi.
dengan niat tawassul. Istighasah tu tawassul, sama saja. Istighasah dengan tawassul sama saja bagi mereka. Ya. Yang ini adalah golongan dan yang kedua adalah golongan yang mencari kebenaran, ya, dengan membaca, mengkaji, ya. Jadi mereka ini semua ada ruang-ruang untuk diberi uzur kepada mereka, ya. Sama ada mendapat 1 pahala atau 2 pahala. Kalau dia betul 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Sebab itu para ulama dakwah Najdiyah, mereka tidak mengkafirkan ulama-ulama yang mentakrir masalah-masalah syirik dan sebagainya kerana ijtihad yang tersilap, ya. Yang mentakrirkan doa-doa tertentu yang lafaznya mungkin mengandungi unsur-unsur syirik kerana mereka ijtihad, ya. Tengok Ibn Arabi kata, فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة لو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله. Umat ini yang orang Islam kalau buat benda yang kufur ataupun syirik, yang menjadikan pelakunya kafir atau musyrik, tapi kerana dia buat tu kerana jahil ataupun tersilap, tidak dihukum sebagai kafir atau musyrik sehinggalah ditegakkan hujah. Dan selama mana dia tidak mengingkari apa yang maklum bil darurah min dinil Islam mimma ajma'u alaihi ijma'an qat'iyya, yang telah menjadi ijma' yang qat'i. Tengok Ibn Taymiyah kata apa? Kadzalika man da'a ghaira Allah wa hajja ila ghairi Allah wa adhan musyrik walladhi fa'alahu kufrun. Orang yang minta doa kepada selain Allah atau melakukan haji kepada selain Allah kerana selain Allah juga adalah musyrik, dan benda yang dia buat itu adalah kufur. Lakin qad la yakunu aliman bi anna hadha syirkun muharram. Boleh jadi tapi dia mungkin tidak tahu perkara itu adalah syirik yang haram. Seperti kebanyakan orang yang masuk dalam Islam dari golongan Tatar dan lain-lainnya, yang mereka ada berhala kecil yang mereka buat dan mereka mendekatkan diri kepadanya dan mengagungkannya macam tangkai orang kata kan. Dan mereka tidak tahu bahawa itu adalah haram. Dan mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah api dan mereka tidak tahu itu adalah haram. فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك. Maka banyak benda-benda syirik itu telah tersembunyi atas orang yang masuk Islam. Sebab mereka tak tahu, ya. فهذا ضال, orang macam ni sesat. وعمله الذي أشرك فيه باطل, amalannya batil. لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة, tapi dia tidak boleh dihukum sampai tegak padanya hujjah. Termasuklah hukum itu ialah dihukum keluar daripada Islam. Bukan makna hukum dengan pedang sahaja. Dan Syekhul Islam berhujah dengan doa yang kita belajar semalam. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, di mana Syekhul Islam memasukkan dalam wa astaghfiruka lima la a'lam ini termasuklah syirik akbar. Ya, termasuk syirik akbar yang tidak diketahui, yang tidak termasuk dalam permohonan ampun ini. Jadi sebab pembahagian syirik jali dengan khafi tidak sama dengan pembahagian syirik akbar dengan asghar. Jadi ada di antara syirik khafi itu akbar dan ada di antara syirik jali itu asghar. Dan doa Nabi ini minta ampun bagi syirik khafi. Maka syirik khafi yang kita boleh minta ampun ini termasuklah yang akbar. Itu fahaman Syekhul Islam dan diterangkan oleh Al-Muallimi dalam kitab dia Raf'ul Ishtibah. Tengok Ibn Taymiyah kata apa lagi di sini. Sesungguhnya kita selepas mengetahui apa yang buat Rasul dan kita tahu dengan pasti bahawa Nabi tidak mensyariatkan untuk umatnya untuk menyeru orang mati. Tidak Nabi, tidak orang soleh, tidak dengan lafaz istighasah dan tidak lainnya. Tidak dengan isti'adzah, tidak juga untuk sujud kepada orang mati dan lain-lain. Ya.
Tetapi kata Ibn Taymiyah, walakin li ghalabatil jahli, tapi kerana banyaknya kejahilan dan kurangnya ilmu athar kenabian dalam kalangan mutaakhirin, lam yakun takfiruhum bidzalik. Kita tak boleh nak mengkafirkan mereka dengan sebab itu. Sehingga dijelaskan kepada mereka apa yang dibawa oleh Rasul SAW yang menyelisihinya. Tengok, Taymiyah jelas. Ya, dalam masalah ini Ibn Taymiyah mengatakan orang yang buat benda-benda ni dalam keadaan dia masih lagi Muslim, tapi dia terselindung padanya perincian masalah. Itu adalah diberi uzur kepadanya. Dan tarjih yang dibuat oleh pengarang banyak lagi ni, pengarang ini ialah golongan ini diberi uzur. So itulah perincian sedikit tentang masalah al-uzru bil jahli. Ya. So itulah yang dapat kita bincangkan pada pagi ini. Harap dapat dipahami, insya-Allah taala. Kalau ada persoalan dan sebagainya pada kelas yang akan datang boleh dikemukakan, ya. Masa dah habis, tapi anda minta tambah sikit lah, ada soalan ni sikit kena jawab. Adakah benar kuasa dan keterima hanya pada ulul amri? Takfir muayyan di sini adalah inzal al-uqubah, menjatuhkan hukuman. Bila orang tu dah murtad, mengisytiharkan dia keluar Islam, ini mestilah berlaku melalui qada syar'i, mahkamah syar'i. Tak bolehlah kita mentang-mentang kawan tu dah cakap benda kufur, kita pun ambil pedang pergi tikap. Tak boleh macam tu. Yang boleh menghukum bunuh dia ialah pemerintah sahaja. Tidak ada wewenangan bagi orang yang bukan penguasa untuk buat benda itu. Hukuman had, rejam ke, sebat ke, apa ke, ini semua hak pemerintah. Tidak ada orang perorangan yang boleh buat benda tersebut. Ulama hanya bagi kepada tuan hamba sahaya. Itu ada khilaf. Hamba sahaya. Jadi tuan dia, boleh tak tuan dia hukum hamba dia? Itu zaman dulu, zaman ada hamba. Jadi tak ada. So yang boleh hukum ialah kerajaan. Ialah raja, pemerintah yang di-Pertuan Agong, sultan. Yang mereka diberi kuasa. Kalau mereka buat, mereka dapat pahala. Kalau mereka tak buat, kalau mereka ada uzur, Allah Ta'ala maafkan mereka. Kalau mereka tidak ada uzur, mereka sengaja tinggal, itu mereka dengan Allah Ta'ala. Selama mana kita tidak redha dengan kesalahan tersebut. Menyikapi fatwa mufti yang menyelisih manhaj. Kalau kita dah tahu menyelisih manhaj, kita tak ikutlah. Tapi kita jangan jatuhkan maruah mufti. Mufti adalah waliul amri. Sebab kita takut kalau kita jatuhkan institusi, kalau kita jatuhkan institusi, akan ada mudarat lebih besar. Samalah konsep dia, kita tidak memberontak kepada pemerintah yang zalim. Di antara pemerintah yang zalim yang Imam Ahmad tak bagi memberontak ialah pemerintah yang sesat, mengikut ajaran Mu'tazilah. Itu lebih hebat daripada mufti, khalifah yang paksa orang ikut ajaran sesat. Pun Imam Ahmad tak bagi memberontak, tak bagi cakap buruk, tak bagi. Apatah lagi mufti. Mufti bukan ada kuasa besar pun. Kan, dia pun bagi nasihat kerajaan yang dia jadi mufti tu pun tak ikut nasihat dia. Kan? Dia bukan ada kuasa sangat. Kan? Jadi mana yang dia tersilap itu, kita kata nak buat macam mana? Dia pun bukannya dia sengaja nak silap, dah dia faham macam tu. Dia ingat benda yang dia cakap tu betul. Maka kalau dia mujtahid, dia dapat satu pahala. Dan kita doakan keampunan bagi dia. Ya? Dan kita jangan ikut yang silap. Ya? Itu je lah. Tapi jangan kita hina, jangan kita jatuhkan institusi kefatwaan. Kerana itu adalah institusi agama yang mesti dipertahankan sebagai syiar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.